Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Pok Nikdin, channel yang membincangkan topik-topik ekonomi dan bisnes bagi membantu anda menjadi usahawan yang lebih cemerlang di dalam mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan masing-masing. Hari ini masuk hari kedua persidangan JC3 Journey to Zero 2023 yang telah berlangsung di Sesana Kijang Bank Negara Malaysia. Dan program hari ini dimulakan dengan satu ucapan ringkas daripada Mark Carney yang merupakan wakil Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu berkenaan dengan tindakan cuaca dan keuangan. Dan beliau juga merupakan pengerusi bersama gabungan kewangan Glasgow menuju sifar bersih ataupun dikenali sebagai G-Funds. G-Funds ini bertujuan untuk mencari jalan bagaimana nak membiayai pelbagai projek berkenaan dengan pengurangan gas rumah hijau dan juga transisi ke ekonomi hijau. Dan di antara perkara yang disebut oleh Mark Carney tadi ialah tentang pelan transisi, iaitu macam mana sesebuah perniagaan ataupun institusi mahu beralih ke ekonomi hijau. Dan satu lagi perkara yang beliau sebut ialah berkenaan dengan pasaran karbon sukarela. Jadi selepas ucapan daripada Mark Carney itu tadi, maka diteruskan dengan perbincangan berkenaan dengan pasaran karbon sukarela. Ada satu lagi jenis pasaran karbon, iaitu pasaran karbon yang dikawal selia, dan biasanya ini melibatkan kerajaan kerana dalam pasaran itu ada banyak perkara yang melibatkan kuasa kerajaan. Contohnya cukai karbon yang telah dilaksanakan di beberapa negara maju. Jadi pasaran karbon sukarela ini lebih kecil dan melibatkan usaha syarikat-syarikat swasta bagi menyelesaikan masalah mereka untuk membiayai pelbagai projek berkenaan dengan pengurangan pelepasan gas rumah hijau dan juga transisi ke ekonomi hijau. Ada di antara industri yang tidak boleh mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dengan serta-merta. Susah bagi mereka untuk mengubah molde perniagaan, mengubah kaedah operasi mereka, dan contoh yang mudah ialah industri penerbangan awam. Jadi susah bagi syarikat-syarikat penerbangan nak menggunakan kaedah yang berbeza untuk membawa penumpang hanya untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Jadi syarikat-syarikat macam ni boleh melabur di dalam projek-projek untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau di negara-negara lain. Jadi inilah yang mencetuskan idea diadakan pasaran karbon sukarela bagi membolehkan pihak-pihak yang ada kepentingan yang berbeza ini bertemu dan saling berurusan bagi membolehkan syarikat-syarikat yang nak membiayai projek dapat membiayai projek-projek itu, dan mereka dikira sebagai perniagaan yang mengurangkan karbon. Cuma ada beberapa perkara yang ditimbulkan tadi. Yang pertama ialah sistem proses yang digunakan untuk memastikan pengurangan karbon dalam projek-projek itu benar-benar berlaku, pembiayaan itu benar-benar ada kesan kepada pengurangan gas rumah hijau, bukannya sekadar apa yang dipanggil greenwashing ataupun penipuan dari segi usaha yang kononnya nak mengurangkan pelepasan gas ataupun mahu mentransisi ke ekonomi hijau, tapi sebenarnya hanyalah kenyataan-kenyataan untuk mengambil hati pelanggan ataupun untuk menaikkan nama perniagaan berkenaan. Jadi itu merupakan di antara perkara-perkara yang dibincangkan dalam sesi kedua pagi tadi. Dan sesi seterusnya ialah sesi berkenaan dengan keuangan bercampur ataupun blended finance. Ini merupakan satu lagi isu kerana di Malaysia saja contohnya, daripada sekarang hingga tahun 2050 kita perlu berbelanja 1.3 trilion ringgit
untuk pelbagai projek nak kurangkan pelepasan gas, nak bina pelbagai kemudahan untuk menjana kuasa yang mesra alam dan banyak lagi projek. Jadi ada di antara projek-projek ini yang secara keuangannya tidak berdaya maju ataupun viable. Namun sekiranya kita tidak meneruskan projek-projek ini, maka matlamat untuk mencapai sasaran sifar bersih itu mungkin tak tercapai. Jadi blended financing ataupun kewangan bercampur ini digunakan untuk memecahkan komponen projek itu kepada beberapa komponen dan pembiayaannya disesuaikan dengan pihak yang sanggup membiayai pada peringkat-peringkat tertentu. Jadi contohnya sekiranya ada komponen projek yang berisiko tinggi, mungkin ianya akan dibiayai oleh kerajaan kerana kerajaan tidak mementingkan pulangan keuangan, kerana itu mungkin merupakan tanggungjawab kerajaan, ataupun menggunakan modal-modal lain yang tidak mementingkan pulangan seperti derma ataupun mungkin dalam konteks Islam menggunakan sistem wakaf. Jadi apabila komponen-komponen yang berisiko tinggi telah dibiayai oleh pihak-pihak seperti kerajaan ataupun penderma-penderma ini, maka komponen yang boleh menjana aliran tunai, boleh menjana keuntungan, boleh dibiayai daripada pembiayaan swasta. Jadi ini merupakan satu perkara yang penting bagi membolehkan dana yang banyak dibawa dan digunakan untuk membiayai pelbagai projek untuk mengurangkan suhu bumi dan juga menjadikan alam ini lebih lestari. Sesi seterusnya ialah satu sesi yang menarik, iaitu berkenaan dengan persoalan adakah pihak yang akan tertinggal di dalam proses transisi ke ekonomi hijau ini. Bagaimana pula dengan pihak-pihak yang lemah dan juga syarikat-syarikat kecil, sederhana dan juga mikro, ya. Jadi ini persoalan yang penting kerana kalau kita tengok di ketika ini pihak yang mendahului, pihak yang menekankan isu-isu transisi ke ekonomi hijau ini ialah negara-negara maju yang mempunyai dana yang banyak dan juga negara-negara yang sebenarnya melepaskan banyak gas rumah hijau ke udara, ya. Manakala negara-negara kecil dan negara-negara sedang membangun, biasanya mereka ini kurang menjana gas-gas rumah hijau ini. Tetapi malangnya sekiranya isu pemanasan bumi ini tidak ditangani, semua orang akan terkena kesannya, termasuklah negara kita. Negara kita Malaysia ni dikatakan hanya menjana 0.4% bersih gas rumah hijau. Jadi kita bukannya merupakan sebuah negara yang mengeluarkan gas rumah hijau yang banyak, tapi seperti yang saya sebutkan tadi, daripada sekarang hingga tahun 2050 kita perlukan 1.3 trilion ringgit. Jadi maknanya adakah sekiranya kita dibiarkan keseorangan, tidak dibantu oleh negara-negara maju, adakah kita mampu untuk betul-betul melakukan sesuatu untuk menyelamatkan rakyat kita daripada terkena kesan pemanasan bumi? Jadi ini merupakan perkara yang saya kira akan diperdebatkan lebih banyak lagi di masa hadapan, dan memanglah dalam persidangan antarabangsa berkenaan dengan isu pemanasan bumi ini, negara-negara maju dikehendaki untuk membiayai projek-projek di negara-negara kecil, negara-negara miskin seperti di Afrika. Tapi walaupun banyak persetujuan, tapi duitnya belum sampai lagi ke negara-negara yang sepatutnya dibantu untuk mengadakan program transisi yang berkesan dan menyelamatkan rakyat mereka, ya. Sesi seterusnya ialah berkenaan dengan tenaga boleh baharu dan mobiliti. Ini lebih praktikal kerana banyak
usaha-usaha ini sudah dilaksanakan termasuk di Malaysia kerana tenaga boleh baharu ini ada banyak jenis ya, ada pelbagai sumber seperti cahaya matahari, angin, thermal. Cuma cabarannya ialah dari segi perundangan dan juga keuangan lah. Kita dah bincang banyak berkenaan dengan keuangan. Cuma dari segi perundangan pun merupakan satu perkara penting kerana sekiranya polisi yang dilaksanakan oleh kerajaan tidak mesra dengan kehendak inovasi, kehendak pelaburan, maka mungkin tidak ada orang yang mahu melabur dalam sektor ini di negara-negara yang tidak mempunyai polisi yang jelas berkenaan dengan penggunaan tenaga boleh baru. Satu contohnya ialah apabila syarikat-syarikat swasta membelanjakan duit untuk membuat kajian, membuat inovasi. Mereka mungkin mahu menjual hasil inovasi mereka itu pada kos yang munasabah bagi memberikan keuntungan pada mereka. Jadi sekiranya mereka telah melaburkan duit mereka dan hasilnya tidak boleh dijual pada harga yang bersesuaian dengan pasaran tetapi ditekan ataupun dikawal oleh kerajaan. Jadi mungkin ini akan menyebabkan mereka tidak akan melabur di dalam negara-negara berkenaan. Jadi kawalan harga subsidi merupakan antara halangan pelaburan di dalam sektor tenaga boleh dibarui. Dan tadi dibincangkan juga tentang contoh syarikat-syarikat mobiliti yang telah mengubah strategi perniagaan seperti Volvo yang mana mereka sedang berusaha untuk mengeluarkan trak-trak elektrik. Mengapa? Sebab dari segi pengeluaran gas rumah hijau, sebuah trak sekarang ini menjana gas rumah hijau bersamaan dengan puluhan kereta. Jadi kalau sebuah trak itu digantikan dengan trak elektrik, maka tentunya penjanaan gas rumah hijau ini akan berkurangan dengan kadar yang agak tinggi. Dan sesi terakhir yang saya hadiri pada hari ini ialah sesi berkenaan dengan pelan transisi. Jadi sesi pelan transisi ini dimulakan dengan pembentangan daripada wakil daripada United Kingdom kerana di sana ada satu task force yang memfokuskan kerja mereka untuk mewujudkan kaedah membuat pelan transisi. Dan ini merupakan satu perkara yang penting kerana tanpa pelan transisi sesebuah perniagaan itu tidak boleh meyakinkan pelbagai pihak lain bahawa mereka serius untuk mengubah kaedah perniagaan mereka, model perniagaan mereka untuk menjadi sebuah perniagaan yang tidak menjana gas rumah hijau dan juga mesra alam dan sesuai dengan ekonomi hijau. Walaupun pada peringkat ini isu berkenaan dengan pelan transisi ini biasanya dibincangkan oleh syarikat-syarikat besar, syarikat-syarikat global, institusi-institusi keuangan, tapi akan ada satu peringkat yang mana syarikat kecil ke, syarikat sederhana ke, syarikat mikro ke akan juga diminta pelan transisi masing-masing oleh pembekal, pelanggan, pembiaya dan lain-lain pihak yang berkepentingan untuk dinilai sebelum mereka mahu berurus niaga dengan kita. Jadi ini satu perkara yang saya kira akan dibincangkan dengan lebih meluas dan saya faham ada banyak agensi kerajaan yang akan membantu sektor industri kecil, sederhana dan mikro ini dalam mewujudkan pelan transisi dan melaksanakan pelan-pelan tindakan dalam proses transisi ke ekonomi hijau. Cuma dalam pelan transisi itu kena ada beberapa perkara lah. Yang pertama ialah pelan yang jelas bagaimana perniagaan kita hendak diubah agar ianya bersesuaian dengan ekonomi hijau. Kedua ialah sasaran-sasaran yang nak kita capai.
bukan sahaja untuk perniagaan kita tapi sasaran yang melibatkan kesan kepada alam sekitar, ke atas masyarakat. Jadi yang ketiga ialah kena ada pelan tindakan yang menyeluruh. Jadi orang boleh tengoklah sama ada sasaran-sasaran yang kita nak buat itu dapat dicapai berdasarkan apa yang kita rancang untuk kita laksanakan. Jadi ini merupakan satu topik yang agak kompleks juga, ianya memerlukan banyak sumbangan daripada pelbagai disiplin termasuk dari segi sains, dari segi keuangan dan macam-macam lagi. Jadi inilah rumusan hari kedua persidangan JC3 Journey to Zero 2023 dan saya harap apa yang saya kongsikan ini dapat memberikan ilmu yang baru, kesedaran dan juga idea pada tuan-tuan dan puan-puan semua berkenaan dengan isu pemanasan bumi, perubahan cuaca dan juga transisi pada ekonomi hijau. Dan insya-Allah besok hari yang terakhir saya akan cuba buat ringkasan seperti ini dan semoga ini semua dapat membawa manfaat pada anda. Dan sekiranya anda mendapat manfaat daripada video-video yang dikongsikan di channel Pak Nidin ini, kongsikanlah lagi video kami dengan rakan-rakan usahawan anda. Kita nak sebar luaskan lagi pelbagai ilmu berkenaan dengan ekonomi dan bisnes agar usahawan-usahawan kita menjadi usahawan yang membuat keputusan dan tindakan berdasarkan ilmu, dan ini insya-Allah akan mengukuhkan lagi perniagaan masing-masing. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.